السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqul, Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, kata Aisyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar kepada aku. Hadis ni dia cerita waktu Nabi dekat nak wafat. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat nak wafat, Nabi bangkit duduk bersandar kepada isteri dia Aisyah radhiyallahu anha. Dalam duk penat menghadapi sakaratul maut itu, Nabi bersandar dekat isteri dia. Nabi kata, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, ya Allah kesianlah kepada aku, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan Nabi kata, ya Allah pertemukanlah aku dengan kawan yang tertinggi. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dekat nak jumpa Allah dalam keadaan tenat sakaratul maut itu, Nabi masih minta ampun pada Tuhan lagi. Nabi satu orang manusia yang tak berdosa. Nabi ni maksum, tak berdosa. Nabi satu orang manusia yang tak berdosa ni, dekat nak mati duk sebut lagi, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sudah janji belah kesian Allah, Nabi dapat paling banyak sekali. Nabi yang mendapat belah kesian Allah paling banyak ni, waktu dekat nak mati masih lagi sebut, warhamni, ya Allah kesianlah aku. Dan Nabi kata, wa alhiqni birrafiqil a'la, ya Allah bagilah aku berjumpa dengan kawan-kawan yang tertinggi. Imam An-Nawawi kata, maksudnya ialah Nabi SAW minta dekat Allah supaya dia dapat jumpa dengan malaikat Allah dan hamba-hamba Allah yang saleh-saleh yang dah pun mati mendahului Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa 'indahu qadah fihi ma' wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah thumma yamsahu wajhahu bil ma' thumma yaqul Allahumma a'inni ala ghamaratil maut atau sakaratil maut, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
Aisyah isteri Nabi SAW menceritakan, kata dia waktu Nabi dekat nak mati, di sebelah Nabi ada qadah, ada satu bekas ayam. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Dalam duk penat nak mati tu, Nabi bangkit duduk, Nabi suar tangan dia masuk dalam bekas ayam. Summa yamsahu wajhahu bil ma. Kemudian Nabi sapu ayam tu di muka Nabi. Summa yaqul, kemudian Nabi SAW berdoa. Nabi kata, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut au sakaratil maut. Nabi berdoa, Nabi kata, ya Allah, mudahkanlah aku menghadapi sakaratul maut ini. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dua hadis kita baca cukup untuk menggambarkan kepada kita siapa Nabi kita. Penggantungan diri dia kepada Allah ni sampai saat terakhir. Ini yang kata Nabi ni, Nabi SAW ni dia bergantung pada Tuhan sampai saat terakhir, sampai very last moment, saat yang terakhir Nabi dengan Tuhan juga. Nabi bukan tak tahu dia Khalilullah, dia Habibullah, dia kekasih Allah. Dia bukan tak tahu. Nabi bukan tak tahu Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kurnia yang terbaik. Dalam banyak-banyak manusia yang ada di atas muka bumi ini, Nabi Muhammad akan menerima kurnia paling baik. Pun macam tu, Nabi SAW masih lagi bergantung kepada Allah. Sampai saat-saat akhir nak mati tu sebut lagi, Allahumma ghfirli, ya Allah ampun aku, warhamni, ya Allah rahmatilah, bagilah kesihan belah kepada aku. Nabi minta lagi, Allahumma a'inni ala sakaratil maut, ya Allah mudahkanlah aku menghadapi sakaratul maut. Maka kalau Nabi macam tu, kita kena 1000 kali lebih daripada tu. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, anna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kharaja min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi waj'ihi alladhi tuwfiya fihi. Faqala an-nas, ya Aba al-Hasan, كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا، أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, dia juga sepupu Nabi. Dia menceritakan, kata dia waktu pagi, sewaktu Nabi SAW tenat dekat nak mati, Ali bin Abi Talib masuk pergi ziarah Nabi, masuk pergi tengok Nabi. Dan sewaktu Sayyidina Ali keluar daripada bilik, daripada rumah Nabi SAW, orang duk berimpun di luar. Nabi SAW pagi dia nak wafat tu, Sayyidina Ali di antara orang yang dibenarkan masuk untuk ziarah Nabi. Maksud dia orang yang cukup rapat dengan Nabi. Sayyidina Ali ni satu orang yang cukup rapat dengan Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Talib ini sepupu anak Abu Talib, sepak penakan Nabi yang bela Nabi. Sudahlah dia sepupu Nabi, Nabi pula terima dia untuk jadi menantu Nabi. Kalangan budak-budak dia mula-mula masuk Islam. Nabi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, ramai sahabat yang sanggup untuk buat apa saja untuk Nabi. Tapi Nabi pilih Sayyidina Ali untuk tidur tempat tidur dia. Jadi ketika Nabi SAW sakit kuat dekat nak wafat tu, Ali di antara orang yang masuk ziarah Nabi.
Dia ziarah Nabi, dia kata fi waja'ihi allazi tuwfiya fihi, ketika Nabi dalam keadaan sakit yang membawa maut kepada Nabi. Bila dia keluar aja daripada rumah Nabi, faqala an-nas, orang ramai hadut tunggu di luar nak tunggu dengar apa jadi ke Nabi ni. Semua pakai kata dekat dia, ya Abul Hasan. Dia panggil ke dia Abul Hasan sebab dia ada anak nama Hasan, nama Husain. Jadi panggil dekat dia Abul Hasan, maksudnya bapa kepada Hasan. Bila Sayyidina Ali keluar aja daripada rumah Nabi, orang ramai sahabat-sahabat ada ramai ni kata, ya Abul Hasan, wahai bapa Hasan, wahai Ali, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, macam mana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, jawab Sayyidina Ali, asbaha bihamdillahi bari'an. Sayyidina Ali bin Abi Talib jawab, dia kata Rasulullah akan sembuh, akan baik dengan puji-pujian Allah Subhanahu wa taala. Dia jawab macam tu. Walaupun dia tahu, dia masuk tengok, dia tahu keadaan Nabi sangat nazak. Dia tahu. Tapi adab ziarah orang sakit ni, walau macam mana teruk pun, kita habang kata insya-Allah dia akan baik. Dan tidak lama selepas itu Nabi SAW pun wafat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, satu orang manusia yang bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita boleh ambil contoh daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 17. Muka surat 123. Muka surat 123. Kita masuk tajuk kecil dia, tilam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, sesungguhnya telah datang satu riwayat hadis yang mengkhabarkan tentang tilam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhalat alayya imra'atun minal ansar fara'at firasha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatifatan mathniyatan fab'athat ilayya bi firashi hashawhu suf. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, telah masuk ke atasku satu orang perempuan daripada Ansar. Maka melihat perempuan itu akan tilam tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kain jong, benang berikat tali segala hujungnya. Itu dia. Satu orang perempuan Ansariyah, perempuan sahabat Ansar. Maksudnya perempuan orang Madinah. Dia mai ziarah di rumah Nabi. Bila mai ziarah, masuk-masuk tu, rumah Nabi bukan macam rumah kita lah. Ada bilik satu, ada dua bilik, ada tiga bilik. Rumah Nabi, bilik aja. Rumah Nabi itu bilik. Bukan dalam rumah ada bilik. Rumah Nabi itu sendiri bilik. Jadi bila masuk itu, nampak belakang lah apa yang duk ada. Maka bila dia masuk, dia nampak ni tilam yang Nabi SAW duk tidur malam-malam. Tilam yang hanya merupakan kain selai tutup pokok menerung yang kita cerita pada bulan lepas. Belah hujung-hujungnya kain ikat-ikat dengan benang macam tu aja. Maknanya satu tilam yang sangatlah sederhananya. Begitu. Bila dilihatnya yang demikian itu, maka sudahlah kesian ia. Perempuan yang main ni, dia tengok, dia kata, ni ke tilam hak Nabi duduk tidur malam-malam. Maka dia jatuh kesian.
Apabila keluar pulang ke rumahnya, maka ia pun kirim kepada aku, yakni kepada Aisyah radhiyallahu anha, tilam yang berisi di dalamnya bulu. Bukan tak ada tilam elok, tapi Nabi ini tak mampu nak beli tilam elok. Nabi ini satu manusia yang dia sendiri tak simpan duit. Ada duit tolong orang. Bukan tak ada, masa tu ada tilam yang lebih elok ni, ada tilam yang dalamnya bukan sahaja kabu, bahkan dalam dia bulu-bulu lembut, ada, tapi Nabi tak sampai tangan nak beli. Maka perempuan ni, sahabat Ansar ini, bila dia tengok keadaan tilam Nabi macam tu, dia pun balik, dia orang ada duit sikit, dia beli tilam yang isi dalam dia ni bulu-bulu ni, dia beli tilam ni, dia kirim pergi ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, dan aku terima kirimannya itu. Aisyah pun bila mai bagi, terima kasihlah, ambil dibubuh dalam rumah elok-elok. Maka kata dia, fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha ya Aisyah. Qalat qultu ya Rasulullah fulanah al-ansariyah dakhalat fara'at firashak فذهبت فبعثت إلي بهذا. Maka masuklah ke atasku Nabi SAW, lalu nampak kepadanya tilam yang dikirim oleh perempuan Ansariyah itu. Nabi balik. Bila Nabi balik, masuk tengok tilam dia lain daripada tilam hak selalu. Bila Nabi tengok aja tilam tu, maka bertanya Nabi SAW, sabda Nabi, apa ini ya Aisyah? Nabi kata, ni apa ni? Siapa punya? Siapa bagi? Maka kata Siti Aisyah, jawab aku, ya Rasulullah, si Anu, satu orang perempuan bangsa Ansar, telah masuk ke rumah kita tadi. Maka nampak kepadanya hamparan yang tuan hamba guna sebagai tempat tidur itu. Kemudian pergi dia daripada sini, tiba-tiba sudahlah dikirimnya kepada hamba dengan ini tilam, yang isi di dalamnya ialah bulu. Dia kata. Aisyah pun habang betul lah, tadi ada satu perempuan Ansar, dia main rumah kita, dia nampak tilam yang kita duk guna tidur ni, dia tanyalah, lepas tu dia balik, dia kirim main, dia hadiah dekat kita benda ni. Bila didengar oleh Nabi SAW akan kata Aisyah yang demikian itu, maka lalu Nabi pun menyahutnya, faqala raddihi ya Aisyah, fawallahi law syi'tu la ajrallahu ma'i jibal az-zahab wal fiddah. Maka sabda Nabi SAW, pulangkan dan kembalikan tilam yang dikirim oleh perempuan itu wahai Aisyah. Nabi kata pergi bagi balik ke dia. Nabi kata ni tilam ni hak dia bagi mai ke kita ni, tilam ni raddihi ya Aisyah, tolong pergi bagi balik ke dia. Nabi kata, maka tiada aku berkehendak mata benda dunia ini, maka demi Allah, jikalau aku nak, nescaya Tuhan jadikan bagiku gunung-gunung tanah dan batu itu menjadi emas dan perak. Nabi kata bukan masalahnya aku mau aku tak mau, bukan masalah aku tak boleh dapat benda ni. Masalahnya kalau aku mau, tu bukit tu Allah boleh bagi jadi emas dengan perak dekat aku. Aku tak mau, Nabi kata. Bukan masalah aku tak boleh dapat benda ni. Kalau aku minta, Tuhan bagi. Bahkan bukit tu Tuhan pernah offer dekat aku. Tuhan pernah tawar dekat aku. Wahai Muhammad, kalau hang mau bukit Uhud hak ada depan mata hang ni, aku ubah bagi jadi emas, bagi jadi perak. Nabi kata tak mau. Kalau bukit Tuhan boleh bagi jadi emas, boleh jadi perak, bagi mereka aku, apa tilam bulu ni? Maka Nabi SAW kata, wahai Aisyah, raddihi, bagi balik ke dia. Kalau sekiranya aku nak, nescaya Tuhan bagi jadi kepada aku gunung, tanah dan batu tu menjadi emas dan perak. Tetapi tiada aku mau, kerana mata benda dunia ini tiada kekal ia. Nabi kata aku tak mau, benda ni bukan kekal, benda ni bukan boleh bawa pergi akhirat esok.
Kata dia, oleh itu lebih baik aku menuntut dan aku mencari yang kekal selama-lama bagiku. Nabi kata, aku nak benda yang kekal. Benda yang tak kekal, aku tak mahu. Nabi kata. Maka iaitu, yang kekal itu ialah amal ibadah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kata, itu yang penting. Maka telah meriwayatkan hadis ini oleh Al-Baihaqi. Masalah. Dia kata, makan lebih daripada bersedekah, itulah yang dipuji oleh syarak kita. Apa maksud dia? Tuan-tuan ni, cuba baca sekali lagi. Makan lebih daripada bersedekah, itulah yang dipuji oleh syarak kita. Bukannya bersedekah lebih daripada makan. Nak kata lagu mana? Maksud dia ni, dia kata makan lebih daripada bersedekah, itulah yang dipuji oleh syarak. Maksudnya, sedekah dulu, lebihan daripada sedekah tu kita makan. Tu maksud dia. Makan lebih daripada sedekah, dia kata. Bukan sedekah 5 kilo makan 10 kilo. Maksud yang kata makan lebih daripada bersedekah tu, maksudnya lebihan daripada sedekah. Kalau kita ada benda, bagi sedekah dulu ke orang, hak lebih tu kita makan, itu bagus, dia kata. Jangan makan dulu, hak mana tak habis baru bagi ke orang. Ini tajuk dia macam ni. Dia kata dah lebih-lebih daripada barang yang tiada berguna pada diri sendiri, baru bagi ke orang, ni tak bagus. Kita dah tak upaya daya dah, tak habis dah, baru bagi ke orang. Hak kita tak mau dah, baru bagi ke orang, tu tak bagus, dia kata. Kita bagi dulu ke orang, hak balance tu hak kita. Dia kata, itu bagus dalam agama. Maka seperti yang banyak berlaku kepada orang-orang. Dia kata kebanyakan orang, lagu hak dia kata tadilah, makan dah tak lah makan dah, perut nak meletup lah, baru pergi bagi ke orang. Yang ni tak. Ni kalau tak bagi pun basi, punya pun pergi bagi. Tu. Itu banyak berlaku pada orang-orang, dia kata. Pasal apa? Pasal kita memang kok mana pun orang putih kata selfish. Kita kira kita dulu, lepas tu baru kira orang. Islam pula tak, dia kata kira orang dulu. Tentu pernah dengar cerita sahabat-sahabat Nabi yang syahid dalam medan perang. Dalam keadaan cedera parah tu duk minta ayam. Bila orang main nak bagi ayam ke dia, telinga dia dengar hak sebelah dia sebut ayam juga. Dia kata bagi kat kawan tu. Yang dia kata hang pun nak ayam juga, tak apalah, bagi kat kawan tu dulu. Pergi ke kawan tu pula, kawan tu pun nak minum, dengar sebelah lagi pula hak cedera teruk juga, dia sebut ayam. Dia kata bagi kat kawan tu dulu. Last sekali semua mati, tak ada minum ayam. Sampai nak mati dah, utamakan kawan lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah benda-benda yang kita baca boleh, kita dengar boleh, kita nak buat susah. Kita nak buat cukup susah benda ni, bukan senang ni nak buat macam mana yang Nabi, macam mana yang sahabat-sahabat Nabi buat ni, bukan senang. Begitu. Dia kata apabila berlebih daripadanya, maka bersedekahlah ia. Kebanyakan orang lagu tu, bila dah lebih baru sedekah. Dia kata ataupun tidak berguna kepadanya, maka diberikannya kepada orang lain. Kalau benda tu dah tak berguna dah, baru bagi ke orang. Itu kebanyakan orang tu buat lagu tu, dia kata. Maka perbuatan yang demikian itu sungguh pun dapat pahala, tetapi tiada lebih daripada diberikan kepada orang lain. Dapat pahala, kita bagi ke orang ni kok mana pun dapat pahala, tapi tak sebesar pahala orang yang bagi dulu ke orang, hak lebih baru dia guna. Pahala tak sama, dia kata begitu. Maka perbuatan yang demikian itu sungguh pun dapat pahala, tetapi tiada lebih daripada pahala bersedekah yang elok, dia kata. Dan belum jadi lebih, jadi sisa. Jadi hak jadi sisa ni baru nak bagi ke orang, itu tak bagus. Maka bersedekahkan makanan atau lainnya yang belum jadi sisa, itulah sebenar-benar perbuatan dan amalan yang berkelebihan, dia kata. Maka yang demikian itulah diperbuat oleh Nabi SAW. Maka ikut dan tirulah semacam perbuatan Nabi, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat annahum zabahu syatan
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baqiya minha. Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasih Nabi, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia bahawasanya mereka itu daripada sahabat-sahabat Nabi telah sembelih bagi Nabi seekor biri-biri. Sahabat nak buat favor dekat Nabi, nak buat baik dengan Nabi, nak ambil hati Nabi, sembelih kambing seekor. Sembelih kambing seekor dengan tujuan nak masak, nak makan dengan Nabi, nak bagi Nabi makan. Begitu. Maka disuruh oleh Nabi sedekahkan setengah daripadanya. Sahabat-sahabat ni nak buat baik dengan Nabi. Maka mereka pun pakai-pakai ambil kambing biri-biri seekor, ambil kibas seekor, sembelih nak bagi Nabi makan puas-puas. Bila sembelih aja kambing ni mai ke Nabi, Nabi SAW pula dia kata apa? Dia kata pergi bagi ke orang dulu. Sahabat ni sembelih nak bagi Nabi makan. Nabi ni yang kata Nabi ni bila orang sembelih buat mai, dia kata bagi ke orang dulu. Dia suruh pergi bagi ke orang lain dulu. Dan berikan jiran dan kepada orang-orang yang berhajat. Nabi kata pergi bagi dulu orang ada keliling-keliling kita ni, pergi bagi seorang sikit dulu, kemudian tengok orang jauh sikit mana miskin bagi dulu. Begitu. Maka orang-orang pun junjung seperti mana suruh Nabi SAW itu. Kemudian daripada itu maka ditanya isterinya dengan bersabda Nabi SAW, hai Aisyah, apa lagi yang tinggal daripada biri-biri itu? Bila dah bagi ke orang, bagi kat jiran saja banyak mana ada. Bagi dia ni, sepotong dia ni, bagi dekat orang miskin, dekat orang susah, dekat orang berhajat, semua bagi sampai tinggal balance banyak mana aja. Nabi tanya Aisyah, wahai Aisyah, tinggal banyak mana abang kita? Nabi tanya. Bila didengar oleh Aisyah tanya Nabi SAW itu, maka dengan segera dijawab oleh Aisyah, qalat ma baqiya minha illa katifuha. Maka jawab Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa lagi yang tinggal? Tidak ada apa yang tinggal melainkan tulang belikat aja. Oh, orang perempuan kan jawab begitu. Dia kata apa? Tinggal minyak mana ada suruh bagi ke orang tinggal tu, Cara jawab tu jadi bunyi tu kan. Bunyi tu dah tadi suruh bagi. Duduk tanya tinggal minyak mana apa? Kan? Dia jawab ke Nabi SAW yang kata Aisyah ni, dia kata ma baqiya minha illa katifuha. Dia kata nak tinggal minyak mana? Dah suruh bagi ramai sangat. Dia kata yang tinggal ni katifuha, tulang belikat aja yang tinggal kat kita. Jawab begitu. Bila didengar oleh Nabi SAW jawab Aisyah itu, maka Nabi pun memberi ajaran. Nabi tahu dah ni nampak macam tak puas hati. Nabi terus tegur. Qala baqiya kulluha ghaira katifiha. Nabi jawab macam tu. Nabi kata, wahai Aisyah, jangan kamu faham sekalian yang kita sedekah itu hak tinggal itu baki. Nabi kata jangan duk ingat kata hak tinggal tulang belikat tu baki yang kekal dekat kita. Nabi kata bukan macam tu. Nabi kata kerana yang disedekahkan itu kekal di sisi Allah untuk kita. Dan yang sebenar-benar fana dan habis dan binasa itu ialah tulang belikat yang kamu faham sebagai baki itu. Nabi kata hak kita bagi tu tinggal kat kita. Hak tu lah pahala yang kita nak buat pi masa mati esok ni. Hak tinggal kat kita, hang duk kata tinggal tulang belikat. Hak ni dia kata benda binasa. Dia kata hak tu tak ada pahala apa. Hak tu kita makan. No, hak kita bagi ke orang, no, hak tu boleh pahala. Pahala tu yang tinggal kat kita. Pahala tu lah yang kita nak dapat di hari akhirat esok. Hak tu yang kekal, dia kata. Hak kita makan ni habis. Makan masuk dalam perut habis. Nabi SAW kata macam tu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin. Barang yang di sisi kamu itu binasa dan barang yang di sisi Allah itu kekal. Tuhan kata macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita punya pemikiran macam Aisyah lah. Kita punya pemikiran kan, bila kita bagi ke orang ni kita rasa luar,
luak barang kita ni, luak bagi korang. Hak kita duk kepui simpan tu, kita duk rasa hak kita. Dah, Nabi kata hak kita simpan tu, hak tu binasa, tak jadi pahala kat kita. Tapi hak kita sedekah, hak kita derma, hak kita tolong orang, hak tu yang kekal dengan kita. Masuk kubur esok, hak tu rupa-rupanya yang dinilai oleh Allah sebagai sesuatu yang kekal untuk kita. Kata At-Tirmizi, ini hadis sahih. Kita masuk tajuk baru, dia kata bab ma kana Rasul alaihi salatu wassalam alaihi minat taqlil minat dunia. Iaitu bab yang menyatakan hadis yang membicarakan barang yang ada Nabi SAW daripada sedikitkan dunia. Ini pula dia nak bawa main hadis yang nak cerita kepada kita bahawa Nabi SAW dengan dunia ni, Nabi ambil ala kadar saja. Ketahuilah saudaraku, dengan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh muhaddithin, maka dapat tahu kita akan khabar Nabi SAW dan isteri-isteri dan sahabat-sahabatnya. Dia kata ni tak lagi hadis yang kita nak baca ni bukan sahaja dia cerita pasal Nabi, bahkan dia nak cerita pasal isteri-isteri Nabi, bahkan dia nak cerita pasal sahabat-sahabat Nabi. Macam mana mereka ni dengan dunia, tara mana mereka ni. Semuanya tidak membanyak-banyakkan dunia. Semua, baik Nabi, baik isteri-isteri Nabi, baik sahabat-sahabat Nabi, dunia ni ambil sekadar untuk nak hidup aja. Bahkan dunia ni digunakan untuk akhirat. Begitu. Maka sehingga makan minum mereka itu pun ada jumpa selalu tidak dimasak dengan api. Makan minum mereka ni jarang-jarang nak jumpa mereka makan dan mereka minum benda yang dimasak dengan api. Maksudnya apa? Maksudnya banyak makan korma dengan air zam-zam. Tak gaduh masak. Oh, kalau kata makan benda masak dengan api ni, makan roti, makan daging rebus, air ni kena masak dengan api. Orang Arab, roti dengan daging rebus ni makanan mereka lah. Tapi Nabi SAW jarang-jarang nak boleh makan benda yang masak dengan api. Hak banyaknya Nabi SAW makan benda yang tak masak dengan api. Maksudnya makan tamar, korma dan juga minum air. Itu aja. Baik, maka peluang mereka itu berugi pada dunia, maka tiadalah menjadi peluang mereka itu berugi pada dunia. Maka mereka atas dunia ni tak ada rugi banyak-banyak. Pasal apa? Pasal dia tak hambat dunia, maka tak rugi. Orang yang hambat dunia, hambat-hambat tak dapat, rugi. Dengan rugi, dengan penat, dengan letih, dengan nak marah ke orang, dia main macam-macam. Tapi kalau dia jenis tak hambat dunia, tak ada rugi apa, tak ada penat, tak ada letih apa. Dunia bagi dia ala kadar, akhirat keutamaan bagi dia. Ini Nabi, ini isteri-isteri Nabi, ini sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dia pun macam ni. Maka mengerahkan sedap makan dan sedap minum dan sedap tempat tidur dan juga tempat duduk yang jadi sia-sia peluang semuanya itu tiada berfaedah bagi akhirat, bahkan menjadi bala pula kepada yang bersedap-sedap itu. Dunia ni kalau terlampau sangat sedap, jadi bala, jadi ujian dekat kita. Kan kita dah dengar banyak kali hadis yang cerita kata apa? Setiap sen yang masuk kat kita Tuhan akan tanya. Setiap sen yang kita belanja juga akan ditanya. Banyak mana masuk Tuhan tanya, haram, halal, syubhat semua kena tanya. Kemudian kita belanja keluar, ke mana jalan kita belanja, setiap sen Tuhan akan tanya kita. Hak ni nak jadi susah kita. Iaitu malas buat ibadah dengan sebab telah diajak diri binasa di dalam sedap dan di dalam senang itu. Bila terlampau selesa, segan nak buat ibadat, segan. Rumah ekon tilam tu dia sejengkai punya tebal kan, nak bangkit sembahyang tahajud macam mana, susah. Bangkit pergi pancong kencing boleh, sejuk, ekon sejuk, bangkit pergi pancong, buang air apa semua selesai, kot nak sekali ambil ayat sembahyang, nak takbir 2 rakaat tahajud tak boleh. Duduk nampak katil tu duduk gamik satu macam kan? Bukan naik pergi tidur alik tu, lompat atas katil tu nak tidur. Orang punya nakai sampai macam tu
Ini manusia bila terlampau sedap, bila terlampau senang, dia mesti rugi akhirat. Mesti punya. Mesti rugi akhirat. Begitu. Baik, adapun Nabi kita SAW, sedikitkan dunia itu telah ada didatangkan hadisnya oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, inna kunna ala Muhammadin namkusu syahran wa nastawqidu binarin in huwa illa al-ma' wa tamru. Diriwayatkan daripada isteri Nabi SAW yang dikasihnya. Nama dia Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, sesungguhnya adalah kami keluarga Nabi SAW duduk tunggu sebulan tiada kami menyalakan api dapur untuk nak masak roti ataupun merebus daging. Itu dia kata. Kadang-kadang sebulan berlalu begitu sahaja, dapur tak menyala api. Maksudnya apa? Bukan maksudnya isteri Nabi segan masak. Maksud kata sebulan api tak menyala dapur ni, maksudnya ialah tak ada benda nak masak. Nak dapat daging seketui nak rebus, buat makan daging rebus, tak ada. Jadi dengan kerana tu dapur tak menyala api dapur ni. Pasal apa? Hari-hari pun makan korma minum air, makan korma minum air. Begitu. Oleh kerana tidak ambil endah kepada makan minum dan pakaian dan dunia semuanya, maka tiada makan minum kami melainkan ayam dan tamar sahaja. Dia kata boleh hidup dengan minum ayam, dengan makan buah korma saja. Kata At-Tirmidzi, ini hadis sahih. Dia kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ingat balik dulu Iran semasa Amerika mai kepung nak serang dia dulu. Iran waktu Amerika kepung nak serang dia dulu ni, masa tu Ayatullah Khomeini dia pemimpin Iran. Di depan ratusan ribu rakyat yang berhimpun nak nyatakan sokongan kepada dia di dalam kota Tehran tu, Khomeini bangkit berdiri, tangan dia pegang korma sebiji. Dia kata, apa pun jadi dekat kita, dia kata ini makanan kita. Dia tunjuk korma sebiji, dan inilah makanan Nabi SAW. Dia kata, takbir puak-puak ratus ribu ni. Maknanya apa? Mereka bersedia. Apa jadi pun mereka bersedia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, penggantungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala begitu hebat sekali. Masalah, dia kata Nabi tidak memasak apa-apa di rumah beberapa bulan. Sesungguhnya ada datang khabar beberapa bulan di rumah Nabi SAW itu tiada menghidupkan api untuk masak roti, bahkan mengenyangkan dengan tamar dan air saja. Iaitu hadisnya an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqul wallahi ya bana ukhti in kunna lananzuru ila al-hilal summa al-hilal summa al-hilal salasatu ahillah fi syahraini wa ma uqida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nara. Diriwayatkan daripada Urwah, daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya berkata ia, demi Allah wahai anak saudara aku. Aisyah kata dekat anak saudara dia Urwah. Aisyah kata, wahai anak saudaraku, sesungguhnya adalah kami menanti tunggu kepada pangkal bulan, kemudian pangkal bulan, kemudian pangkal bulan, yakni 3 pangkal bulan di dalam 2 bulan. Padahalnya tak satu rumah pun daripada rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan api dapurnya. Itu dia. Semua isteri Nabi menikah dengan Nabi boleh sakit aja. Tuan-tuan boleh bayang tak, Nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpin yang cukup hebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pemimpin yang cukup hebat. Isteri-isteri Nabi hidup susah semua. Nabi ni satu orang pemimpin yang cukup hebat. Bukan hebat zaman tu, sampai lah ni orang kata Nabi hebat. Sampai lah ni tak ada seorang pun pemimpin dalam dunia ni boleh jadi macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada.
Hebat Nabi ni pasal apa? Kedudukan dia tu langsung tak merosakkan dia. Padahal kedudukan Nabi itu bukan sahaja orang Islam tunduk hormat kepada Nabi. Musuh orang kafir sampai negeri bersebelahan pun hormat dekat Nabi Muhammad ni. Maknanya kalau Nabi SAW nak guna kedudukan dia untuk kepentingan dia, boleh sangat-sangat. Tapi Nabi SAW pilih untuk hidup sebagai hamba Allah. Punya hebatnya Nabi SAW ni daripada dulu sampai lah ni, bahkan sampai bila-bila, sampai kiamat, sampai kita hidup pula di akhirat esok ni, Nabi tetap manusia hebat. Nabi manusia yang hebat ni, semua isteri dia sampai 2 bulan tak ada benda nak masuk di dapur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata hadis, qultu ya khala fama kana yu'ishukum. Qalat al-aswadani at-tamru wal-ma' illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun min al-ansar wa kanat lahum manabikh fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqiyani. Maka kata Urwah, wahai mak saudaraku, bagaimana hidup kamu sekalian? Anak penakan ni bila dengar mak penakan dia isteri Nabi yang Nabi sangat sayang, Aisyah ni, dicerita kata sampai 2 bulan tak ada benda nak masak makan. Anak penakan dia bila dengar, dia tak boleh fikir benda ni. Dia kata dekat Aisyah, dia kata, wahai mak saudaraku, dia kata, macam mana kamu hidup? Dia kata kalau sekiranya sampai 2 bulan tak ada benda nak masak, kamu hidup macam mana? Ya khalah fama kana yu'ishukum. Wahai makcik, dia kata macam mana nak hidup kalau sampai 2 bulan tak ada apa nak masak di rumah. Macam hari ni lah, budak-budak hari ni, kalau kita cerita kat dia zaman susah, orang tua-tua dulu, kita boleh fikir. Budak hari ni sekolah rendah, nak pergi sekolah gagal RM2. Sekolah rendah, nak pergi sekolah gagal RM2. Kita tak bagi pun, dia makan tu sekali hadap RM1. Sekali hadap sekolah rendah, sekali hadap RM1. Kita duduk cerita kat dia, kita kata zaman ayah dulu mi goreng RM5, bukan RM5, RM5. Tak tahu nak abang lah, murah RM5. Mi goreng buah lah kertas surat abang. Masa tu mana ada pinggan-pinggan plastik, pinggan tin pun, kertas surat abang, potong petak tu. Yang tu lah dia cedok mi, rup dia bubuh atas kertas surat abang tu, RM5. Duduk berebut di kantin nak beli, duduk bertolak tu, dia jadi lagu pula, mi marik. Dia minta mi RM5. Hari ni kita pergi habang dekat anak kita kata apa ni nak duit sampai RM2 ni. Kata ayah dulu makan mi goreng RM5 je. Apa orang tua ni kata RM5 nak beli tahu mana. Tak ada lah ni, dia sekali hadap mi goreng boleh RM5. Urwah ni bila tanya makcik dia, Sayyidatina Aisyah, makcik dia kata kami dulu hidup dengan Nabi, Allahu Akbar. Dia kata kadang-kadang sampai 2 bulan dia kata tak ada apa nak masak di dapur, tak ada benda nak makan. Dia dengar macam tu, dia tak boleh fikir. Dia kata, macam mana nak hidup kalau sampai 2 bulan tak masak apa? Dia tanya begitu. Maka kami makan 2 perkara yang hitam, iaitu tamar dan ayam. Dia kata kami hidup masa tu makan korma dengan ayam aja. Melainkan bahawasanya sesungguhnya ada bagi Nabi SAW beberapa jiran daripada orang Ansar. Kalau nak boleh makan sedap sikit pun, jiran tolong. Dia kata dan ada bagi mereka itu unta ataupun biri-biri yang boleh dapat minum susu daripadanya. Kalau nak boleh sedap sikit pun, dia kata jiran mai bagi susu unta ataupun susu kambing, mai bagi untuk kami makan.
Maka adalah mereka itu kirim kepada Nabi SAW susu-susunya, maka diberinya minum akan kami dengan dia. Dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dia kata hadis sahih. Kadang-kadang harap jiran aja, jiran mai hantar susu kambing, jiran mai hantar susu unta, itulah sedap sikit. Namun kalau tidak, kira pakai makan korma dengan yang sejuk saja. Begitu. Tajuk baru, dia kata bab asyada'idul lati asabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bab pada menyatakan bala yang kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pula dia nak cerita tentang bala ujian yang kena ke Nabi. Sesungguhnya Nabi kita itu mendapat bala, yakni mendapat ujian yang tiada seorang mendapat bala sepertinya. Kalau orang hari ni tidur dabik dada, abang dia kena uji teruk, saya ceritalah. Sebab Nabi SAW lagi tak tahu berapa kali lebih teruk daripada orang hari ni kena. Nabi itu sendiri kena lagi teruk. Iaitu di antara ujian yang kena Nabi ialah lapang perut. Dan mau dibunuh orang pada masa Nabi duduk di Mekah. Itu dia. Bukan sahaja ujian lapang. Ni kita duk baca ni sampai 2 bulan. Rumah tak masak apa ni. Ujian lapang. Bukan sahaja ujian lapang. Orang nak bunuh. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau polis cari kita? Allahu Akbar. Kita buat satu kesalahan. Kita bunuh orang ke. Kita pergi samun bank ke apa. Kita buat satu kesalahan. Lepas itu diburu polis. Tuan-tuan boleh bayang tak hidup dalam buruan polis ni? Adik-beradik semua tutup buku habis. Rumah adik-beradik mana pun kita tak boleh pergi dah. Pasal alamat adik-beradik semua polis pegang. Rumah kawan ni tak usah sebut lah. Kawan duduk tang mana pun. Semua ada dekat. Mereka boleh cari kita. Kita nak hidup macam mana? Nak hidup tang mana? Dicari. Sampai last sekali kena tembak mati dalam lalau ayam. Dia menyorok lalau ayam pun jumpa. Tembak mati juga. Tu baru polis cari. Ni Nabi SAW kafir musyrikin Mekah cari. Tak boleh tahan. Sampai ada yang bersumpah-sumpah kalau dapat Nabi nak bunuh terus. Kalau aku jumpa Muhammad, dia kata aku pasti akan bunuh dia. Sampai macam tu. Nabi SAW diuji sebegitu rupa. Maka dengan sebab ia mau dibunuh orang itu, maka dapat izin keluar negeri Mekah untuk pergi ke negeri Madinah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab Allah suruh Nabi hijrah Mekah ke Madinah kerana Nabi diancam dengan ancaman bunuh. Allah suruh Nabi berunding sat. Berunding bukan nak lari, tapi kerana nak menyusun strategi di Madinah. Begitu. Maka keluar Nabi SAW lari daripada kaum Quraisy itu. Dan sertanya Bilal dengan sedikit makanan yang terkepit di celah ketiak. Itu dia. Bilal ni pernah ikut Nabi SAW waktu Nabi nak selamat diri daripada orang nak mencari Nabi. Lari ni dalam keadaan roti buh celah ketiak. Roti kepit celah ketiak. Maka itulah khabar yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ukhiftu fillah wa ma yakhafu ahad wa laqad uzitu fillah wa ma yu'za ahad min baini yawmin wa laylah wa mali wa li Bilal ta'amun ya'kuluhu dhu kabidin illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW lagi khadamnya. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Orang selalu sebut Anas bin Malik, dia sebut sahabat dan khadam Nabi. 10 tahun. Satu riwayat kata 9 tahun. Betul-betul dia jadi khadam Nabi. 9 tahun ke 10 tahun. Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi duduk di Madinah 10 tahun. Maknanya apa? Maknanya hari pertama Nabi jijak kaki di Madinah tu, start hari tu dia dah jadi khadam Nabi. Mak dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah niat lama dah benda ni. Aku nak tunggu hang sampai saja. Sampai saja anak aku nak pergi jadi khadam kamu ya Rasulullah. Nabi kata, aku tak perlu khadam.
Tak kira. Perlu tak perlu, anak aku nak jadi khadam kamu. Terus start daripada tu, sign kontrak. Terus sampai hari Nabi wafat, Anas bin Malik menjadi khadam Nabi. Nabi masuk masjid, kasut Nabi dia bungkus simpan. Nabi nak keluar, dia keluar dulu. Dia buka kasut letak di kaki Nabi. Tuan-tuan bayang berapa banyak pahala Allah sediakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata dia ni seorang sahabat Nabi, lagi khadam Nabi, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi SAW, demi sesungguhnya aku sudah kena takut dengan orang-orang kafir pada masa keluar aku dari Mekah berpindah ke Madinah, kerana nak menyampaikan apa titah Allah. Nabi kata aku tak boleh nak cerita ke hampa macam mana gerunnya aku ketika rumah aku dikepung oleh orang-orang kafir ni. Tuan bayangkan, keliling rumah semua suku Arab dia ada keliling rumah ni. Semua suku Arab, bukan Quraisy saja, semua suku Arab dipanggil untuk sama-sama nak pukul Nabi. Depa dah pakat dah, tak boleh satu suku aja, satu puak saja buat, tak boleh. Takut saat ni bila Nabi dah dibunuh, satu puak saja dituduh, tak boleh. Semua puak mesti hantar wakil mai. Bila pukul Nabi ni, darah Nabi tu bila percik biar kena semua, jubah mereka semua kena. Supaya bila nak hukum, tak boleh hukum. Pasal semua terlibat. Dia kira mereka rancang sampai macam tu. Bayangkan Nabi SAW duduk dalam rumah, dalam keadaan keliling rumah musuh dah kepung. Kepung dengan senjata di tangan. Nabi kata tak ada manusia yang ditakutkan seperti mana aku ditakutkan pada waktu itu. Kerana semata-mata menyampaikan apa titah Allah. Aku kena kepung, kena buat macam tu semata-mata kerana aku sampaikan perintah Allah. Bukan mereka nak main pukul aku kerana aku samun duit mereka. Bukan mereka main nak pukul aku, nak bunuh aku kerana aku ada buat benda tak elok kepada keluarga mereka. Tapi kerana aku buat hak Allah suruh buat. Kerana tu mereka main kepung, nak tangkap aku, nak pukul aku. Begitu. Dan tiada seorang pun ditakuti seperti mana aku ditakuti. Nabi kata tak ada manusia dalam dunia ni yang diberi takut semacam mana aku diberi takut oleh musuh-musuh ni. Dan demi sesungguhnya disakiti aku oleh orang-orang kafir itu pada masa menyampaikan suruh Allah di dalam masa aku tinggal di Mekah dulu. Nabi kata sakit ni tak tahu nak abang macam mana. Ketui batu kena, perut unta busuk, 3-4 hari punya perut unta buh atas belakang kena. Fitnah ni hari-hari. Hari-hari 1001 macam fitnah lempak dekat Nabi. Macam-macam benda aku kena masa duduk di Mekah. Aku disakiti semata-mata kerana aku dakwah mereka kepada jalan Allah. Nabi kata tiada seorang pun kena sakit dengan orang seperti mana kena sakit aku ini. Nabi kata tak ada orang yang kena macam mana aku kena. Begitu. Dan demi sesungguhnya telah datang ke atas aku bala 30 hari. Daripada antara sehari semalam itu tiada bagiku dan bagi Bilal makanan yang boleh dimakan akan dia oleh yang mempunyai hati, yakni yang mempunyai jiwa, melainkan sesuatu yang disembunyikan di celah ketiak Bilal. Nabi kata dalam masa 30 hari 30 malam ni aku tak ada benda yang boleh makan. Maksud benda yang boleh makan, benda yang manusia hidup gamak makan, tak ada. Benda yang manusia gamak makan, tak ada. Nabi kata 30 hari 30 malam tak ada makanan yang manusia gamak makan. Yang ada ni roti yang bila duduk kepit celah ketiak dia. Tak lalu makan lah. Makna kata hak ada tu makanan yang tak lalu makan. Cuba pergi apa keadaan depan tu, pergi kembang apa ke, beli bagi kawan kepit celah ketiak saya, ambil bola mulut semua tak mahu. Bukan 30 hari punya duk kepit orang ketiak, ambil dia bubur sat ya, bagi saja tak mahu lah. Bagi saja tak mahu lah. Duk tahu dah duk lah suruh peluh meleleh. Tak mahu dah. Itu sebab Nabi kata 30 hari 30 malam, Nabi kata makanan hak duk ada ni makanan yang manusia tak gamak nak makan. Itulah roti hak dikepit oleh Bilal ni. Hak tu aja ada. Kalau nak makan pun yang tu, kalau tidak dosa. Kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi gharib. Masalah dia kata Nabi mensedikitkan dunia.
Sesungguhnya tidaklah Nabi SAW itu sengaja sedikitkan dunia dan tidak hirau akan kesedapannya. Dan tiada tamak mengumpulkan asbab bagi bersedap-sedap itu. Bahkan sahabat-sahabat Nabi pun ikut turut seperti mana Nabi juga. Dia kata bukan Nabi saja, sahabat pun sama. Macam Nabi juga, sahabat-sahabat pun. Dengan kerana banyak daripada sahabat-sahabat Nabi itu yang menahan lapang ke atas dirinya. Ni dia nak cerita sahabat Nabi pun lapang macam mana Nabi lapang juga. Seorang daripadanya ialah baginda Ali bin Abi Talib karramallahu wajah. Seorang daripada yang lapang ni Sayyidina Ali. Yang ni menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi suami bagi Siti Fatimah radhiyallahu anha. Adapun hal baginda Ali itu sedikitkan dunia dan tahan lapang itu dikeluarkan di dalam hadisnya. An Ali bin Abi Talib yaqul, kharajtu fi yawmin shatin min baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad akhadtu ihaban ma'tunan fahawaltu wasatahu fa'adkhaltuhu unuqi wa shaddadtu wasati fahazamtu bikhusin nakhli wa inni lasyadidul ju'. Diriwayatkan daripada baginda Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kata dia, keluar aku satu hari, yakni hari yang sangat sejuk dalam musim dingin dan juga musim hujan, daripada rumah Nabi SAW. Kalau sejuk-sejuk sungguh. Dia kata satu hari musim tu musim sejuk. Dia kata aku keluar daripada rumah Nabi kerana aku ada tinggal sama-sama dengan Nabi, laki isteri anak beranak aku. Sayyidina Ali dia duduk dengan Nabi. Sayyidina Ali dia menikah dengan Fatimah anak Nabi, dan dia duduk di dalam rumah Nabi SAW. Anak-anak pun duduk dengan Tok Wan, dengan Nabi SAW. Kata Sayyidina Ali, bila aku keluar maka dapat aku kesejukan yang amat sangat. Bila keluar ni sejuk ni tak boleh tahan. Tuan-tuan di Madinah, tuan-tuan, Madinah kalau kena musim sejuk-sejuk semua. Cakap keluar asap. Cakap keluar asap sejuk. Jadi dia kata masa tu musim sejuk. Dia kata dia keluar daripada rumah Nabi, bila keluar ni sejuk tak boleh tahan, dia kata. Maka aku ambil satu kulit buruk yang sudah pun berlapuk, lalu aku balikkan tengahnya, maka aku masukkan ke leher aku kepadanya. Tu dia punya miskin ni, sampai baju sejuk tak ada, keluar terlampau sejuk tak boleh tahan. Tengok ada kulit kambing satu duduk sidai di luar tu, dia pun ambil, dia kata dia serlum kulit kambing tu pakai. Dan aku ikat akan dia ke pinggang aku, maka aku berkah ke badan aku dengan daun korma. Ambil kulit yang dah lapuk ni, kulit dah bau busuk ni, ambil, tak boleh tahan sejuk, terpaksa juga ambil, serlum buat lagu baju tu, ambil daun korma, ikat bagi jadi macam baju, pakai di badan. Sayyidina Ali ni menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, kalau menantu presiden apa katalah kira kan. Menantu Nabi macam ni, sampai baju sejuk pun tak ada. Begitu. Supaya dapat aku berpanas dengan dia. Tujuan ambil buah tu pasal nak bagi panas, pasal tak boleh tahan terlampau sejuk. Tuan-tuan, negeri kita ni okey lah. Kalau sejuk pun tak sampai jadi lagu tu, kalau hangat pun tak sampai jadi lagu tu. Ni di India lah ni, sehari-hari mati tak kurang daripada 100 orang pasal panas. Hari-hari keluar suara abang, mayat jumpa bertepi jalan. Ni lah ni tengah panas ni. Apa dia panggil? Dehydration dia panggil. Panas ni sampai kering badan. Tiap-tiap hari tidak kurang daripada 100 orang mati. Sekitar Madras, sekitar apa ni, mati tak kurang daripada 100 orang. Tak boleh tahan. Bila panas ni sampai memudaratkan. Kita orang Malaysia pergi Mekah kena musim panas, habis tinggi pun 40-45 darjah. Tu pun dia rebah pengsan habis semua. Tak boleh tahan. Masuk hospital drip air. Tak boleh tahan, panas. Dia mai sampai 55 sampai 60 memang boleh mati. Memang boleh mati.
Sayyidina Ali bin Abi Talib keluar musim sejuk, tak boleh tahan sejuk, sampai kulit kambing busuk pun dia ambil, dia sanggup pakai. Pasal apa? Pasal tak boleh tahan sejuk, supaya dapat aku berpanas dengan kulit kambing itu. Dan sesungguhnya aku pada masa itu sangatlah lapar. Ni cerita pasal sejuk, tak ada baju nak pakai, ni satu pasal. Lapar pula satu pasal lagi, kata Sayyidina Ali. Kata, walau kana fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'amun la ta'imtu minhu. Dan jikalaulah sekiranya dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada makanan, maka tentulah aku makan daripadanya. Dia nak abang kata apa? Tak ada makanan dalam rumah Nabi. Dia baru keluar daripada rumah Nabi, keluar tu dalam keadaan cukup lapar. Pasal apa? Pasal tak ada benda nak makan dalam rumah Nabi. Kalau dalam rumah Nabi ada makanan, dia kata aku dah makan dah, aku taklah lapar macam ni. Nak habaq katanya dalam rumah Nabi tak ada makanan nak makan. Begitu. Maka dengan sebab kosong rumah Nabi daripada makanan itu, maka lapaklah semua kami yang ada di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaliannya. Maka kami semua lapang belakalah. Sambung hadis tu, dia kata fakharajtu altamisu syai'an famarartu biyahudiyyin fi malin lahu wa huwa yasqi bibakratin lahu fattala'tu alayhi min samatin fil haid. Bila aku rasa perut aku sangat lapang, maka keluar aku ke tepi-tepi negeri Madinah itu mencari apa satu yang boleh aku makan. Maka melalui aku dekat satu orang Yahudi tu, bukan Badui, tolong pun betul. Dalam hadis tu dia kata famarartu bi yahudiyan, Yahudi, bukan Badui. Maka melalui aku dekat seorang Yahudi di dalam hartanya, iaitu di dalam kebun yang berpagang dengan kota tanah ataupun batu. Padahalnya Yahudi itu sedang juruh kebunnya dan tanam-tanamannya dengan timba baginya. Itu dia. Sayyidina Ali keluar daripada rumah Nabi, sejuk dah sepatah dah, ambil kulit kambing pakai, berkahlah kulit tu dengan daun kurma. Lepas tu perut pula lapang, ni tak tahu nak cerita. Jadi dalam duk jalan duk lapang tu, lalu satu kebun kepunyaan satu orang Yahudi. Kebetulan masa Sayyidina Ali sampai tu, Yahudi ni tengah duk juruh pokok-pokok dia. Begitu. Maka aku pandang kepadanya dari celah-celah lubang yang pecah pada pagarnya itu. Sayyidina Ali pun bila hendak tengok ke celah-celah pagar ni, nampak Yahudi itu duduk juruh pokok. Maka ia pun lalu tegur aku. Yahudi itu tegur. Faqala ma laka ya a'rabi, hal laka fi kulli dalwin bitamrah? Qultu na'am, faftahil bab hatta adkhula. Fafataha. Maka kata ia, kenapa engkau wahai Arabi, Yahudi ni? Dia nampak Sayyidina Ali duduk hendak ke pagar tu, dia pun tanya, lah yang ni apa duduk hendak ada hutang kan? Kan? Apa hal ni? Main duduk hendak buat tengok satu macam, apa hal? Dia kata, adakah mau kamu ambil upah? Dia kata, nak main cari kerja kan? Nak main cari kerja kan? Kalau nak cari kerja, aku boleh bagi upah. Dia kata, agar boleh aku beri kamu pada tiap-tiap satu timba yang kamu naikkan ayak dia dengan upahnya sebiji korma. Kalau hang mau, dia kata, tolong main juruh pokok aku. Satu timba boleh cedok, bawa main juruh pokok, aku bayar sebiji buah korma. Mau kan? Maka jawab Sayyidina Ali, bahkan aku mau seperti mana kata kamu itu. Sayyidina Ali kata, boleh boleh, tak ada masalah. Maka bukalah akan pintu kebun kamu ini, supaya boleh aku masuk dan aku kerjakannya. Dia kata, buka pintu masuk, aku boleh ambil upah, tolong cedok ayak, jurus pokok korma ni, no problem, aku boleh buat kerja ni. Bila didengar oleh Yahudi itu akan sahut Sayyidina Ali yang demikian, maka ia pun lalu membuka pintu kebunnya itu. Kata Sayyidina Ali, fadakhaltu fa'a'tani dalwahu fakullama naza'tu dalwan a'tani tamrah hatta idham tala'at kaffi arsaltu dalwah wa qultu hasbi. Maka masuklah aku, yakni Sayyidina Ali, ke dalam kebun Yahudi itu. Lalu diberikannya kepada aku akan timba itu.
supaya aku karau ayat di dalam telaganya. Karau, dia tulis di situ. Karau lah. Bila dia masuk dalam kebun korma ni, Yahudi ni pun bagi timba kat dia, bagi timba dengan tali sekali. Tu dia telaga ada datang tu, hampir cedok karau naik timba ni. Lepas tu jurus pokok, dia kata. Maka aku pun mengambil timba itu dan tampillah aku bekerja. Dia pun ambil timba ni, pergi duk cedok ayam dan sebagainya. Maka tiap-tiap kali aku karau akan satu timba. Karau, dia kata kan. Pasal soal ke karau ni? Maka tiap-tiap kali aku karau satu timba, maka diberinya aku upah sebiji buah korma. Dia kata. Cedok setimba satu buah korma, cedok setimba satu buah korma, sehinggalah sampai penuh tangan aku dengan buah korma itu. Dapat banyak lah. Lalu aku lepaskan timbanya. Bila dah dapat banyak dah, dia pun bagi balik timba dekat Yahudi ni, dan berkata aku kepadanya, padalah aku ambil upah kepadamu sebanyak ini. Dia kata cukuplah, dapat banyak ni. Maka dapatlah sudah aku penuhkan perutku ini. Dia kata cukuplah, abang nak makan lah ni, bolehlah, cukup, dia kata. Sambung hadis tu, dia kata fa'akaltuha summa jara'tu minal ma' fasharibtu summa ji'tul masjid fawajadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi. Maka aku pun makan buah korma itu kesemuanya, makan sampai habis. Dia pun banyak mana dapat, habis semua. Kemudian daripada sudah aku makan, maka aku pun meneguk daripada air itu, lalu aku minum dia. Kemudian kembali aku ke masjid, tiba-tiba aku dapati Nabi SAW ada duduk di dalam masjid dengan lapar. Dia kata, balik-balik pergi masjid, tengok Nabi duduk dalam masjid, Nabi tak makan lagi. Begitu. Nak cerita kata susah belaka. Pak mentua pun susah, menantu pun susah. Semua susah pada masa itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bermula ini hadis hasan lagi gharib. Dan dia kata ada daripada riwayat lain yang diriwayatkan daripada Abu Ya'la, kata di dalam riwayatnya, summa ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajalastu ilaih fil masjid wa huwa ma'a isabatin minas sahabah. Kemudian daripada sudah aku makan korma itu dan aku minum ayam, maka datang aku kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Lalu duduk aku bersama dengan Nabi di dalam masjid itu. Padahal besertanya ada satu kumpulan daripada sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Ali balik di masjid, Nabi duduk dengan sekumpulan sahabat. Dia pun pergi join sekali, duduk di situ. Fatala'a alaina Mus'ab bin Umair fi burdatin lahu marfu'ah bi farwatin wa kana an'ama ghulam bi Makkah arfahahu 'ishah. Tiba-tiba nampak pada kami seorang daripada sahabat Nabi yang sama-sama hijrah daripada Mekah ke Madinah, iaitu nama dia Mus'ab bin Umair, dengan memakai satu kain kecil 4 segi, yang adalah kain itu punyanya bertampal dengan kulit kambing. Tengah duduk-duduk sama dengan Nabi dengan sahabat-sahabat, masuk pula ke pintu masjid itu satu sahabat lain, nama dia Mus'ab bin Umair. Sampai pula Mus'ab bin Umair ni, atas bau dia ada burdah, ada satu selendang atas bau dia. Selendang tu pun koyak rabak, tampung dengan kulit kambing. Nak cerita kata orang lagi susah main. Susah belaka zaman tu. Padahal adalah ia seorang budak yang sehabis-habis sedap duduk di dalam nikmat, mewah, cukup semua perkara kepadanya, lebih daripada mana-mana budak semasa dia di Mekah dulu. Mus'ab ni anak orang kaya masa di Mekah dulu. Mak orang kaya, pak orang kaya, anak orang kaya. Tapi kerana ikut Nabi, dia tinggal kekayaan semua ikut Nabi. Daripada anak orang kaya, tiba-tiba main-main di Madinah ni sampai pakai baju carik, sampai selendang duk atas bau pun carik, tampung dengan kulit kambing. Dia tinggal kekayaan mak pak dia kerana nak cari keredaan Allah. Ini pula cerita Mus'ab. Dan adalah sehabis-habis senang, lenang, sukacita kehidupan cara dunia. Dia masa di Mekah dulu orang cukup senang lah, orang cukup kaya. Begitu. Falamma ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara ma fihi minan na'im wa ra'a halahu allati huwa 'alayha fazarafat 'aynahu fabaka. Maka tak kala melihat akan dia, yakni akan Mus'ab itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hal yang demikian itu,
Maka teringatlah Nabi akan hal yang ada ia di dalamnya daripada segala nikmat dunia, senang lenang kehidupannya masa di Mekah. Nabi bila tengok Mus'ab masuk miskin, baju cari, koyak, tampung dengan kulit kambing, Nabi teringat balik dia ni dulu anak orang kaya. Nabi teringat balik. Dan telah dilihatnya akan hal ahwal Mus'ab yang tiada hal itu pada masa di Mekah. Di Mekah dulu tak terbayang Mus'ab ni nak jadi miskin macam ni. Beranak amai dalam keluarga orang kaya, mak pak mempunyai gedung kekayaan yang cukup hebat dan sebagainya, tak teringat kata dia nak jadi miskin macam tu. Tak teringat. Macam kita lah kan. Tu tengok dalam masyarakat kita pun ada orang yang dulu kaya-kaya sungguh-sungguh. Sampai last sekali sampai tak ada apa. Ada pula satu lagi miskin sampai tak tahu nak abang dulu. Tak tahu lah ni dia kaya. Ada juga. Kan dunia ni yang kata dunia dia berputar. Dia macam roda dia berpusing. Ada hari miskin sampai bukan-bukan, satu hari dia jadi kaya. Ada satu hari kaya sampai bukan-bukan, mai satu hari miskin bapa kedana. Jadi dunia ni macam tu. Mus'ab ni masa duduk di Mekah kaya-kaya. Bila dia masuk Islam, dia ikut Nabi, mak pak dia marah kat dia kerana dia masuk Islam, tak bagi apa harta pun dekat dia. Jadi miskin sampai macam-macam tu. Lalu mengalir air mata Nabi SAW, langsung menangis Nabi. Nabi teringat tu aja Nabi teriak. Teriak mengenangkan ada orang yang sanggup diberi pilih kepada dia, senang hidup tapi kufur, ataupun susah hidup tetapi diredai Allah. Dia pilih susah pun tak apa, janji Allah redha dekat dia. Nabi bila teringat yang ni Nabi teriak. Nabi teriak. Kata dia, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antumul yawm khairun lahum idza ghada ala ahadikum bihafnah min khubzin wa lahmin wa rihin alaihi bi ukhra wa ghada fi hullatin wa raha fi ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul Ka'bah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalian kamu pada hari ini lebih baik atau apabila didatangkan pada masa pagi hari atas seorang daripada kamu dengan satu hidangan besar daripada roti dan daging, dan didatangkan sebelah petangnya dengan yang lain pula, dan berpagi-pagi pula didatangkan pakaian yang bagus-bagus, dan sebelah petangnya pakaian yang lain pula, dan ditutupkan kamu akan rumah-rumah kamu seperti mana ditutup akan Kaabah, yakni sekalian kamu itu karam di dalam nikmat dan mewah dalam kehidupan, dan banyak di sisi sekalian kamu perkara yang dikehendaki nafsu, dan banyak pakaian dan mata benda dan perkakah rumah dan sebagainya. Adakah ini yakni zaman mewah masa lebih baik ini, ataupun la ni zaman susah lebih baik kepada kamu? Nabi tanya sahabat dandan. Nabi kata agak-agak hampa. Ni la ni hampa semua susah. Katalah satu hari itu Tuhan bagi hampa senang. Senang ni sampai ke peringkat pakaian ni pagi pakai baju lain, saat lagi tengah hari pakai baju lain, saat lagi petang pakai baju lain, saat lagi malam pakai baju lain, saat lagi nak tidur pakai baju lain. Sehari duduk ada 5 kali salin baju waktu senang hidup ni. Senang ni sampai peringkat apa? Nabi kata makan hidangan tu wak mai apakah, angkat hidangan tu wak mai hidangan lain, angkat hidangan tu wak mai hidangan lain, punya senang sampai macam tu. Agak-agak hampa, masa hampa susah lah ni ke hampa lebih mudah beribadat, ataupun masa hampa senang macam aku abang tak siap ke hampa mudah beribadat? Nabi kata agak-agaknya kita mudah ibadat waktu susah atau waktu senang. Nabi tanya sahabat macam tu. Bila didengar oleh sahabat-sahabat Nabi akan sabda Nabi yang demikian itu, lalu jawab mereka, qulna bal nahnu yawma idzin khair natafarragu lil ibadah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antumul yawm khair. Maka jawab sahabat, ya Rasulullah, bahkan kami pada hari cukup lengkap dengan serba-serbi itu lebih baik. Boleh kami kuat bagi beribadat sahaja. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak begitu. Bahkan sekalian kamu hari ini lebih baik dan lebih afdal daripada hari itu. Sahabat pergi jawab kat Nabi, kata apa? Dia kata, kami ingat kalau kami kaya, kami lebih lagi boleh beribadat. Kalau kami kaya, kami lebih lagi boleh kuat ibadat pada Tuhan.
Macam lah ni susah. Nak ibadat pun duk ingat nak kena pergi kerja, nak cari rezeki, nak jamu anak bini. Kami rasa ibadat kami tak banyak mana. Sebab kami kalut dengan nak cari rezeki bagi makan keluarga, pasal kami susah. Kalau ditakdirkan kami jadi senang, jadi kaya, kami ada banyak masa untuk beribadat pada Tuhan. Pasal duit dah ada banyak dah, tak gaduh kerja teruk-teruk. Sahabat jawab macam tu. Nabi kata dah. Nabi kata dah. Lagu hampa lah ni, hampa akan kuat ibadat. Kalau hampa senang, hampa tak akan kuat ibadat. Nabi kata lagu tu. Kita ni kita kena ambil pengajaran lah. Kita macam mana? Kita fikir orang dulu-dulu kan, mana ada karan, mana ada pek ayam, pancong pilih tak ada kan. Tapi orang dulu ibadat dia dahsyat. Orang alim dulu, alim sungguh. Walhal bangkit pukul 2, pukul 3 pagi nak sembahyang tahajud, kena turun pergi ke tanah tu, pergi ke telaga tu, cendok ayam telaga, ambil ayat sembahyang. Bawa pelita ya, tu selek tak ada lagi zaman tu. Turun dia letak pelita tepi tu, cendok ambil ayat sembahyang pakai ayam telaga, sejuk seketak-ketak. Naik balik pun bawa pelita tu naik atas rumah, sembahyang tengah rumah tu, baca Quran pakai pelita ya, pakai api pelita ya, duk baca Quran. Tu pun orang dulu buat. Kita lah ni mana ada susah macam tu. Mana ada susah macam tu. Dengan lampu, dengan kemudahan ni, facilities ni, tak tahu nak abang dah pancok apa semua, selalu saya buat contoh apa. Kita jaga celek mata ya. Tengok dalam pancok tu getah abang ambil ayat semayang duk juntai ke tu. Dia nampak. Tengok teringat, bukan tak teringat kalau mayang bagus. Kalau semayang bagus tu lena balik. Bukan tak teringat, kita pun bukan orang tak mengaji, bukan kita tak biasa baca buku agama, bukan kita tak tahu amalan kita kurang. Kita tahu bila terjaga pukul 3 pagi tu, bilik tidur ni yang kata master bedroom ni dia attach dengan bathroom. Dia kata attach ni makna kata celek mata nampak dah. Duk nampak dah tu getah pancong tu, duk nampak dah, tinggal pergi pulai ambil ayat sembahyang aja nampak. Bila nampak tu teringat, bukan tak teringat. Kalau boleh buat tahajud bagus. Lena balik. Nampak tak? Ni hak Nabi kata ni betul. Nabi kata ni betul. Dia lagi senang, lagi penyegat. Bila lagi senang, lagi penyegat. Tuan-tuan, orang perempuan dulu kalau nak buat gulai, rempah gilin tu, duk gilin tu. Sekali dengan lenggang dan sekali dengan gilin, sekali dengan hadar pula, satu kelin pula, duk kayuh basikal, tajam batu pula masa tu. Mana ada tajam batu ada lagi lah ni? Tak ada. Kalau dia ada buat menyaga tu pun tak boleh makan lah ni. Mana? Semua blender. Tapi dulu ni batu gilin. Tuan-tuan, kita habang ke anak kita lah ni batu gilin dia tak tahu. Dia tak tahu batu gilin apa. Gagah dia tahu ni lesung tu aja, tumbuk sampai tu. Tu ada lagi lah ni. Tak ada. Nak buat gulai, nak makan tengah hari, nak makan malam aja, nak buat gulai tu kena gilin tu, nak kena tajam batu, nak kena apa. Tu pun orang perempuan dulu masak, hari-hari makan masak. Lah ni mana ada giling-giling apa, dah semua blend semua brum. Tu pun beli kedai. Okey, nak kata apa? Dia bila lagi mudah, dia lagi penyegat. Sampai laki ni terpaksa kata, ya akulah teringat nak makan masakan hang. Dia kata, abang saya bukan tahu masak. Dia kata, beli dengan masak abang saya, abang ke abang pilih. Dia kata, belanja masak lagi mahal. Dia kata, kan. Pandai alasan dia bagi kan. Kita pun dengar, oh mahal lagi kan. Mahal abang. Dia kata, kita pun tak mutu pergi beli. Kan. Segan nak masak. Oh dulu taklah lama sangat kan, baru dalam 10 tahun lepas aja, gitu aja, lebih kurang 10 tahun lepas aja. Anak pakai napkin, pakai kain napkin ni, basuh jemur di penyidai tu, orang lalu tengok, boleh anak kecil pula dia ni, orang tahu.
Lah mana ada siapa duk sidai napkin lah, tak ada. Semua pampers pakai buang. Semua pampers pakai buang. Tak ada lah, nak basuh napkin tu pun segan lah. Kita kata jimat lah sikit, nak beli pampers ni pun bukan murah-murah punya benda, pakailah kain-kain napkin ni. Dia kata lah, abang dia kata beli napkin tu mahal lagi. Mahal juga yang tu pun. Pampers lah murah abang dia kata. Dia segan nak basuh napkin tu. Dia abang kata murah. Demikian halnya dengan ibadat. Sama juga lah. Kalau dulu nak kena turun cucuh pelita, turun tangga-tangga kayu, deketak-ketak turun nak pergi cari telaga belakang rumah tu. Nak cedok, nak karau, timba tu naik apa semua, nak ambil air sembahyang, bukan kata benda mudah, bukan kata benda senang. Tapi orang dulu ibadat cukup kuat. Ibadat cukup kuat, sembahyang sunat dengan baca Quran dengan apa. Saya cerita dah dulu, Masjid Tikam Batu dulu ada satu orang tua, dia kata, dia ni sampai umur 80 lebih baru dia meninggal. Sampai umur 80 lebih, mata kelabu dah, dia buat buluh. Sendai di bidik mata tu, baca Quran lagi. Mati pun lama dah lah. Spek-spek mata ni, zaman tu nak beli mahal sangat lah. Tapi nak baca Quran juga, dia ambil buluh tu. Dia buh di biji mata ni. Dia buh di biji mata tu bagi terang juga, baca Quran juga. Hari tu bila mereka pergi nak simpan mayat, nak simpan mayat sebelah kubur dia. Tengok-tengok hamba Allah, sahabat yang korek liang ni, tengok mayat tak oput. Orang tua ni mencerita, tak reput Ustaz, dia kata. Bukan mayat tak reput, dengan kain-kain kapan tak reput. Lama dah meninggal. Jadi bila dia begitu terkejut lah Tok Siak apa ada kerja korek liang ni, dia tahulah kubur mana lama, kubur mana baru, dia tahulah. Seingat-ingat dia pun berapa puluh tahun dah ada korek liang. Seingat-ingat dia kubur tu lama sangat dah. Siapa? Tanya orang tua-tua situ. Tanya-tanya, oh mereka tahulah kubur siapa-siapa. Baru pakat duk siasat balik siapa dia ni. Umur dah 80 lebih, mata kelabu dah, tengok Quran. Dia ambil buluh, dia sendai di biji mata tu, dia baca lagi. Allah pelihara jasad dia. Orang dulu lah, tuan-tuan, cukup mudah punya, buka lampu apa semua nak baca, cukup mudah. Tak baca. Kita terus kata kat orang lah, kita kata kat kita ni, kita seminggu berapa kali kita baca Quran. Orang yang jadi guru Quran, betul lah. Pasal apa? Pasal dia hari-hari dia mengajar budak baca Quran, dia baca Quran. Orang tak jadi guru Quran ni, seminggu berapa kali betul-betul pegang Quran, buka baca, berapa kali? Tak terbuat. Bukan kita tak tahu pahala ni. Nabi SAW kata, likulli harfil, tiap-tiap satu huruf tu Allah bagi 10 pahala. Nabi kata alif lam mim, itu bukan satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Baru baca alif lam mim, Allah bagi 30 hasanah, 30 pahala. Belum baca sampai 2-3 muka lagi, belum baca satu, belum lagi. Berapa banyak pahala Allah bagi. Baca alif lam mim sahaja pun tak buat. Pasal apa? Ni hak Nabi kata ni. Manusia bila dia lagi senang, dia lagi balok nak buat ibadat. Bila dia lagi senang, dia lagi tak larat nak buat ibadat. Maka Nabi SAW tanya sahabat dia, agak-agak hampa kalaulah Allah takdirkan hampa jadi senang esok ni. Pakaian pun sehari salin sampai 5 kali, makanan pun dah habis makan nasi, orang angkat pergi bawa mai lagu apa, dessert apa dia panggil pula, bawa mai. Habis yang tu bawa mai aiskrim pula satu cawan, habis dia bawa mai tak berhenti. Kalaulah hampa hidup zaman tu agak-agak ibadat hampa kuat dah, sahabat ni duk ingat bila dah senang ibadat lagi lah kuat. Dah Nabi kata, hampa senang lagi hampa tak buat ibadat. Lagu la ni bagus dah, Nabi kata. Kalau saya duk teringin nak jadi senang sangat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata masalah sahabat Nabi kena kelaparan. Wallahu a'lam. Kita akan baca kemudian. Sahabat Nabi juga
adalah terdiri daripada golongan yang sangatlah susah, diuji dengan bala ujian kelaparan. Wallahu a'lam. Dalam khutbah yang kedua, ketika khatib membaca doa, kita makmum sunat ataupun tidak angkat tangan? Tidak ada hadis, tidak ada hadis yang menyuruh angkat tangan ketika khutbah, ketika doa dalam khutbah yang kedua. Tidak ada hadis yang suruh. Yang ada hadis ni, khatib, satu orang khatib, masa khutbah yang kedua, masa doa dia angkat tangan, khatib angkat tangan. Kemudiannya ditegur oleh seorang sahabat lain. Sahabat ni kata dekat khatib tu, dia kata, kenapa kamu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kata. Maksudnya khatib dia yang baca doa dalam khutbah kedua ni pun tak disunatkan angkat tangan. Angkat menyalahi sunnah Nabi. Maka apatah lagi makmum yang hanya dengar. Kalau khatib pun tidak angkat, makmum tidak disuruh angkat. Apatah lagi tidak ada hadis yang mengatakan kena angkat tangan masa doa khutbah yang kedua. Jadi kalau orang tanya pula, habis itu kalau angkat jadi macam mana Ustaz, salah ke tak ke? Wallahu a'lam. Tidak ada pula nas yang melarang makmum angkat. Cuma yang adanya nas yang melarang khatib angkat. Jadi ceritanya terus angkat. Senang macam tu. Tentu aja. Kita dah faham dah benda ni tuan-tuan. Benda bila sangkut dengan hukum, yang jadi masadirut tasyri', yang menjadi sumber hukum ni apa dia? Quran, hadis, ijma', qiyas. Bila nak tahu hukum ni kena tengok empat ni lah. Dalam Quran ada tak ada? Dalam hadis ada tak ada? Adakah ulama buat ijma' mengatakan tak ada? Ada nak boleh qiyas ke mana-mana? Tak ada. So tidak ada nas yang menyebut tentang benda tu. Maka tak payah. Begitu saja. Pakaian yang kena minyak petrol, bolehkah digunakan untuk salat? Boleh, tak ada masalah apa. Kecuali kalau minyak petrol tu ada campur najis. Kecuali kalau minyak petrol tu ada campur najis. Jenis orang duk pergi beli minyak petrol untuk guna kat Kubota ke apa kan ni. Guna kat mesin rumput ke apa ke, beli minyak petrol. Balik tu letak minyak petrol tu tepi pintu rumah, tudung tak bubuh, tak tutup. Cicak mai berak masuk dalam tu. Cicak mai berak masuk dalam tu. Dan kita tahu pula lagi, bila kita juruh, tengok ada cicak dalam tu. Minyak petrol itu bernajis. Kalau kena baju, kena basuh. Kerana najis, bukan kerana petrol. Kerana najis itu, bukan kerana petrol. Pertikaiannya ialah tentang alkohol, tentang benda sejuk tu. Dalam petrol ada benda sejuk ni. Jadi dalam masyarakat kita ni semua duk faham kata alkohol najis. Ini masalah dah. Sampai timbul macam-macam masalah lah. Minyak petrol ni benda jauh lah. Ada timbul ni minyak wangi, minyak esen, yang sejuk ni. Bila sejuk ni dia ada alkohol. Kita dah terima dah satu idea alkohol najis. Pasal apa? Pasal dalam arak ada alkohol. Maka arak tu najis, kita kata. Kita kata macam tu. Jadi kita terima satu idea alkohol tu najis. Najis dalam agama ni ialah satu-satu benda yang keluar daripada kemaluan manusia ataupun binatang. Sama ada kemaluan depan ataupun belakang. Itu najis. Itu najis. Maknanya ayat kencing ke, berak ke, apa ke semua, sama ada manusia ataupun binatang, itu najis. Lain daripada itu bukan najis. Lain daripada itu bukan najis. Sebutan aja kata najis. Orang kata najis dadah. Dadah tu bukan najis. Dari segi fiqahnya, dadah tu bukan najis. Kalau kita pegang dadah, tak payah pergi basuh tangan. Cuma sebutan, sebut kata najis dadah. Tujuan dia nak bagi orang kata jijik dengan dadah tu. Sebut najis dadah.
Samalah dengan pisang mas. Bukan mas. Sebut saja pisang tu nama dia mas. Bukan mas. Kalau pergi pajak gadai, nama saja pisang mas. Sebutan. Jadi alkohol ni macam tu lah. Alkohol ni macam tu. Jadi cerita kata kalau kena di baju kita apa semua ni, soalnya ialah benda yang kena tu najis ke tidak. Kalau najis, kena pergi basuh dulu. Kalau bukan najis, tak ada apa-apa. Bila ditimbul soal alkohol ni najis, dia merawit macam-macam lah. Keluar merata kita sampai 10 kilometriko pun dia tak lagi bawa semayang. Dia berkata pasal apa? Pasal dalam dakwat 10 kilometriko tu ada alkohol pula. Nah, dia pergi jadi terabut punca habis semua kan. Sampai 10 kilometriko yang tidak berdosa itu pun kan. Baik, lebih jelas lagi ulama besar di Al-Azhar. Dulu ada satu Syekh Muti'i, dia ni muhaddis, dia ulama hadis. Dia ada keluar satu fatwa tentang benda ni. Alkohol yang ada di dalam minyak wangi ini bukan najis, dia kata. Itu fatwa yang dia keluar. Dia seorang muhaddis, satu orang ulama hadis yang sangat tawadhu. Dia sendiri dah keluar fatwa tu, so benda ni jelas. Tak payah ulang tanya. Benda-benda yang macam ni tak payah ulang tanya. Dengan kerana benda tu ramai orang tak semayang. Ramai orang ada kerja di Kuala Lumpur tuan-tuan, nak pergi kerja sembuh sembuh minyak wangi. Jadi orang pula pergi duk abang ke dia, minyak wangi tu ada alkohol tu najis. Maka dia pun tak semayang di pejabat. Bila orang kata semayang orang, ya, dia kata baju aku pakai perfume. Dengan kerana tu dia tak semayang. Walhal benda tu tak menghalang dia semayang. Tapi kerana salah kita pergi duk abang ke orang, maka dia tak semayang kerana tu. Ada pula satu orang lagi, dia pergi buat mudah. Dia kata, padahal tahu benda tu ada alkohol, tak usah pakai lah, belilah minyak atar ada. Dia pergi kata lagu tu pula, minyak atar ke, minyak tu ke, tak ada najis, boleh pakai belakang. Kan? Cuma kalau diberi pilihan, nak beli hak jenis jenama Kristian Dior dengan hak minyak atar apa semua ni, pakai minyak atar lebih baik lah. Itu cerita lain yang tu. Tapi cerita dari segi hukum, macam yang kita cakap tadi, benda ni bagi clear tuan-tuan. Kita setiap satu benda kita mau penjelasan, nama pun penjelasan, so dia mesti jelas. Kita dapat benda tu jelas, kita buat hati kita tak ada serabut, kita lapang dada. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah kepada kita. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Asyhadu an la ilaha اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.